KPM. Jika kau tidur dalam kekenyangan, sedang jiran tetanggamu menangis kerana kelaparan. Ush. Sedaplah suara yang baca sajak tadi. Siapa? Mesti korang tak kenal kan ustazah yang baca sajak tadi. Jom, saya kenalkan kepada anda. Adakah kau tahu siapakah mereka jiran tetanggamu? Pernahkah engkau melihat apakah dalam sendu atau sendawa? Kenalilah dan bertegurlah sapa dengan akhlak yang mulia. Hidup berjiran, susah dan senang, suka duka dirasa bersama. Dah habis. Allah, sedap sangat sampai terlena. Siapa ya? Ini ustazah kita. Ustazah, saya dengar sajak tadi, dengar lagu tadi, tenang rasa. Rasa macam nak tertidur pun ada. Siapa yang menyanyi sebenarnya? Ustazah Nadia lah. Ustazah Nadia. Ustazah Nadia ni serba boleh, mengajar boleh, menyanyi boleh, sajak boleh. Ustazah, saya rasa lepas ni Ustazah boleh ambil job sebagai penyanyi pula. Kan? Okey, bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Upik dan Cikgu Nadia. Betul Cikgu ya? Betul. Alhamdulillah Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Cikgu dari mana Cikgu? Oh, saya berasal dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yeah. KL ni. KL. Okey, seterusnya. Saya berasal daripada Kuala Lumpur juga, tapi ibu bapa tinggal kat Pahang. Sekarang mengajar kat Shah Alam. SK Highcom. Baik, terima kasih kepada Cikgu Upik daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya Kuala Lumpur. Bukan kaleng-kaleng punya cikgu ya. Guru cemerlang pendidikan Islam. Yang kedua, Cikgu Nur Nadia Muhammad Nawawi daripada Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Hikom Selangor. Baik cikgu, saya difahamkan kita hari ini bukan bertiga saja cikgu. Kita ditemani dengan adik-adik kita daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya dan juga Sekolah Kebangsaan Hikom. Jadi kita nak berkenalan dahulu cikgu dengan mereka ni. Okey, assalamualaikum adik-adik. Apa khabar? Okey, baik adik-adik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengar suara mereka Ustazah tak sabar ni. Tak sabar nak belajar ni. Jadi kita nak kenal dulu adik-adik, mungkin bermula dengan adik-adik Nur Nisrina kita. Kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Nisrina Afika binti Ahmad Syakir. Saya nak jadi doktor haiwan. Okey, doktor haiwan. Nampak cita-cita macam ganas cikgu. Kan? Sebab belakang tu nampak macam bunga. Tapi cita-cita nak jadi doktor haiwan. Lepas ni bolehlah hantar kucing saya dekat awak ya. Baik. Yang kedua, adik Muhammad Zahin Wafi. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Wafi bin Muhammad Suzaimi. Cita-cita saya nak jadi grafik designer. Oh, grafik designer. Elok sangatlah tu. Saya rasa awak kena ukur dulu songkok awak tu. Kan? Tinggi penuh. Kan? Baik. Terima kasih kepada adik kita Muhammad Zahin Wafi. Seterusnya adik Rania Salsabila. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rania Salsabila binti Muhammad Isa. Cita-cita saya nak jadi doktor bedah. Okey, doktor bedah. Adik Salsabila, cuba bedah hati abang. Pasti akan jumpa cinta dalam hati saya. Cia. Tak ada gurau saja. Okey, baik. Seterusnya adik Ibrahim kita. Sila kenalkan nama dan cita-cita anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ibrahim bin Muhammad Farid.
Cita-cita saya untuk menjadi seorang juruterbang. Okey, baik. Saya ingat adik kita nak umumkan raya esok. Sebab cara pakai tu macam penyampai hari raya dengan songkoknya, dengan baju Melayunya. Ya. Okey, seterusnya adik Alia Nordini. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Nordini binti Amir Hamzah. Cita-cita saya nak jadi doktor bedah. Alhamdulillah cikgu. Maknanya hari ini dah ada 2 orang anak murid kita yang nak jadi doktor bedah. Terima kasih kepada adik Alia. Seterusnya yang terakhir adik Muhammad Afiq Aziz. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Nama saya Muhammad Afiq Aziz bin Muhammad Azhar. Cita-cita saya hendak menjadi seorang anggota polis. Baik, adik Haziq. Baik. Tak lama lagi saya doakan awak menjadi seorang anggota polis. Cuma nanti kalau lalu Roblox, jangan halang saya ya. Okey, baik. Terima kasih kepada adik-adik kita yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Juga adik-adik yang di rumah mungkin sedang menonton cikgu kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Kita nak dengar pengenalan daripada cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Bermula dengan cikgu Opik, silakan. Okey. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tajuk kita masih dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tetapi kita menerapkan ataupun kita menggabung jalin di situ pendidikan civic. Jadi dia agak berbeza, maksudnya dia agak unik sikit sebab kita masukkan pendidikan civic dalam mata pelajaran pendidikan Islam di bawah tajuk hormat menghormati, di bawah teras civic hormat menghormati, dan dia punya tajuk kita hari ini ialah toleransi. Wih, seronok tu sebab gabungan 2 subjek cikgu Yes. Pendidikan Islam dan juga pendidikan civic. Betul. Ya, baik. Seterusnya cikgu Nadia. Okey, insya-Allah hari ini dalam pendidikan civic, dalam pendidikan Islam, kita akan belajar. Kalau murid-murid semua dapat tengok dekat depan ustazah ni ada rumah, pelbagai jenis rumah. Okey, sebenarnya ini melambangkan kawasan kejiranan kita. Ini kawasan kejiranan kita ni Hakim. Apa kaitan pula kejiranan dengan toleransi kan Hakim? Okey. Dua rumah ni kita nak tunjukkan bahawa pendidikan civic kita. Okey, and then 4 rumah banglo dengan rumah teres ni, okey, ia melambangkan 4 nilai teras dalam pendidikan civic yang kita belajar. Iaitu kita ada nilai teras kasih sayang, tanggungjawab, kegembiraan, dan hari ini kita nak fokus kepada yang besar ni, iaitu nilai teras hormat menghormati. Okey, maknanya dalam konteks diri dan masyarakat kita, ada 4 literasi civic yang kita nak tahu, nak belajar hari ini. Iaitu, 3 literasi civic, iaitu pengetahuan, kewarganegaraan, sosio-emosi dan juga tindakan. Macam mana murid-murid kita bertindak untuk menjadi warga negara yang bagus, yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan negara, kepada masyarakat dan juga kepada dunia amnya. Okey. Cikgu bila cerita cikgu tak sabar. Saya rasa macam tak nak berehatlah cikgu, tapi kita kena rehat dulu cikgu. Kita nak minum air dulu. Kita nak tenang-tenang. Kembali selepas ini dalam Didik TV Teras. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jika kita mempunyai semangat kejiranan dalam diri kita, itu menunjukkan bahawa kita telah menjadi warga negara yang baik kerana kita boleh mengamalkan sifat bertoleransi dalam hidup bermasyarakat. Tolong menolong apabila jiran sedang susah.
menghormati perbezaan dan memahami antara satu sama lain, terutama apabila kita hidup berjiran dengan jiran yang berlainan bangsa dan agama. Jiran? Mestilah saya rasa sangat seronok ada jiran. Kerana saya dapat bermain bersama dan selalu bertukar juadah makanan. Kalau ada masalah, habis saya akan berbincang dengan jiran untuk selesaikan masalah ini dengan baik. Saya sangat bersyukur dapat jiran yang baik, saling bertoleransi dan membantu ketika dalam kesusahan. Alhamdulillah. Saya ingin berkongsi tentang amalan toleransi. T, tolak ansur dengan O, orang, L, lain, E, elak, R, rasa, A, amarah, N, nanti, S, sugar, I, imbalannya. Guru, engkau umpama lilin yang menerangi kehidupan kami. Sebenarnya saya nak challenge Tazah Nadia kita tadi tu. Nampak macam tak boleh challenge. Lagi hebat Tazah kita. Okey Tazah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam program Didik TV Teras bersama dengan saya Ustazah Upik Asmar dan juga Ustazah Nur Nadia daripada Sekolah Kebangsaan Haikom Selangor, juga Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya Kuala Lumpur. Baiklah Ustazah, kita dah kenal dah Ustazah kan. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya subjek yang akan kita belajar hari ini luas. Ya. Jadi kita nak fokuskan kepada bab apa Ustazah? Okey, baiklah. Terima kasih Abang Hakim. Jadi kita sekarang ni objektif kita nak tengok kepada apakah yang kita nak capai hari ini dalam masa 1 jam yang ada ni. Kita nak capai 4 perkara tersebut dengan juga literasi sivik yang kita telah tekankan tadi bahawa ini adalah mata pelajaran pendidikan Islam dan juga ada gabungan dengan pendidikan sivik. Okey, baik. Yang pertama kita nak murid menerangkan hak dan juga maksud toleransi. Yang kedua, kita nak murid tahu tentang cara beradab dengan jiran. Yang ketiga, kita nak murid dapat menghuraikan apa kesan dia, bagus ke kalau kita beradab dengan jiran, bertoleransi dengan jiran. Dan yang keempat, kita nak murid cadangkan tindakan. Ini adalah perkara yang paling penting sebab kita nak murid bertindak. Dan apabila murid dapat menguasai keempat-empat objektif PDP secara tidak langsung, mereka akan dapat menguasai 3 literasi sivik yang Ustazah Nadia bagi tahu, iaitu menerangkan cara bertoleransi, lepas tu menunjukkan perasaan hormat dan juga yang akhir bertindak bertoleransi dalam masyarakat. Okey, mana kata hari ini kita nak fokus kepada toleransi Ustazah ya? Betul. Kita nak cuba belajar, hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Of course. Okey Ustazah Nadia, mungkin ada sambungan. Okey, apa yang kita nak capai dalam literasi sivik ni sebenarnya kita nak bagi murid-murid kita semua ada perasaan, mereka tahu hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia terutamanya dalam diri mereka terhadap masyarakat, terhadap negara dan juga global. Itu yang kita nak lahirkan. Dalam Islam pun kita nak lahirkan murid yang berakhlak mulia kan. Okey. Itulah yang kita nak capai pada hari ini Hakim. Okey, baik Ustazah. Kalau tengok saya kan agak-agak saya nampak seperti orang yang berakhlak ke? Alhamdulillah. Nampak seperti orang yang bertoleransi ke? Alhamdulillah, sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi itulah yang kita sebenarnya kita nak belajar hari ini. Kita nak pupuk toleransi akhlak dalam kehidupan kita. Betul tak? Betul. Okey, Tazah. Kami nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan subjek ini. Okey, untuk kita sebelum kita meneruskan kupasan kita bersama-sama, jadi kita ada sediakan sedikit video ya untuk kita saksikan. Okey, jom kita saksikan video yang telah disediakan oleh Ustazah kita. Abi, kakak, cepat datang sini. Cepatlah. Adik, kenapa ni? Macam kelang kabut sangat je ni. Kakak, tengoklah tu. Kenapa orang tu parkir depan kereta kita? Nanti macam mana kita nak keluar, ya? Lah, itu kan kereta Uncle Mutu. Dia jiran kita. Jadi, tak ada masalah lah bila kita nak keluar nanti. Kita boleh je bagi tahu Uncle Mutu. Adik,
Tadi Uncle Mutu dah beritahu Abi yang dia nak tumpang letak kereta sekejap saja. Sementara nak tunggu lori hantar barang sampai. Adik, kita ni kan hidup berjiran. Jadi, kita kenalah saling tolong-menolong, hormat menghormati dan kenalah amalkan toleransi dengan masyarakat. Toleransi? Toleransi itu apa ya kakak? Nisrina, awak tahu tak awak sedih sebab kereta blok kereta ayah awak kan? Tapi Nisrina, saya sedih sebab awak blok hati saya. Okey, tak adalah gurau saja ya adik Nisrina. Oh, pandai berlakon ya. Cikgunya pandai menyanyi, anak muridnya pandai berlakon. Hebat. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Ustazah nak tanya murid-murid yang kita dekat Google Meet sekarang ni, siapa agak-agaknya yang boleh bantu Akilah? Akilah tanya tu, okey? Dia tak tahu apa maksud toleransi. Siapa yang boleh jawab agaknya? Saya, toleransi. Okey, Afiq. Okey, cuba Afiq. Apa maksud toleransi, Afiq? Toleransi ialah sifat tolak ansur. Jangan bergaduh-gaduh, tak elok. Betul Afiq. Tolak ansur, jangan bergaduh-gaduh. Okey, ada lagi yang nak tambah? Apa maksud toleransi? Saya Ustazah. Okey, Wafi. Apa maksud toleransi, Wafi? Pada pendapat saya kan Ustazah, toleransi ni kan macam mengalah dan saling menghormati antara satu sama lain. Ya, betul tu Wafi. Saya suka sangat dengan jawapan Wafi dan juga Afiq. Okey, nak tahu lebih lanjut apa maksud toleransi? Okey, kita sama dengan Ustazah Upik. Okey, baik. Tadi kita dah tahu bagaimana yang dikatakan sebab tajuk kita hari ini adalah toleransi dengan adab berjiran. So, kita nak tengok apakah dia maksud toleransi. Jadi, dekat paparan ni, siapa nak tolong baca paparan toleransi ni? Ada sesiapa nak baca? Saya, Ustazah. Okey, Rania. Silakan. Toleransi ialah sikap sabar dan bertolak ansur atau berlebih kurang. Sikap dapat menerima atau menghormati pendapat, fikiran dan kepercayaan orang lain. Okey, bagus. Ustazah, saya tengok gambar tu kan. Saya ingat Afiq Ustazah. Apa yang dia pakai dekat kepala tu. Yang gambar doodle tu ya. Betul. Afiq, Comel Hafiq hari ni. Itulah jadi toleransi sebagaimana kita tahu kita kena amalkan dalam kehidupan kita, dalam adab berjiran kita kena amalkan toleransi sebab dia akan menyebabkan kita ada satu lagi sifat yang baik iaitu sabar. Sabar. Apa tu? Sabar. Ya, sabar. Jadi emosi yang kena ada dalam diri kita, kita bertolak ansur, kita menghormati satu sama lain dan juga kita akan ada satu sifat yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala iaitu sifat sabar. Betul. Jadi kita teruskan dengan Ustazah Nadia. Okey, untuk aktiviti yang pertama ni Ustazah nak ajak kamu semua. Okey, tengok ada roda dekat depan ni. Ustazah minta murid-murid kita semua sama ada di Google Meet ataupun di rumah. Okey, cuba sediakan kertas dan juga pen. Okey, Ustazah akan bertanya, akan menguji minda kamu. Okey, daripada perkataan teras, T-E-R-A-S ni, Ustazah minta kamu keluarkan, pilih satu huruf sahaja. Okey, kamu pilih satu huruf, kamu keluarkan apa perkataan yang ada kaitan dengan toleransi ataupun adab dengan jiran. Okey, murid-murid dekat Google Meet dan juga murid-murid kat rumah boleh cuba Hakim pun boleh cuba juga. Boleh. Okey. Boleh. Cuba fikirkan. Okey. Tak ada. Contohnya, Okey. Hakim, kalau Hakim tengok contoh huruf S. Okey. Ustazah pilih huruf F. Agak-agak perkataan apa yang berkaitan? S. S. Siapa, Ustazah? Siapa? Betul Betul, ya? tu. Itulah salah satu contohnya. Siapa? Kita nak siapa dengan siapa, Hakim? Kita nak siapa dengan siapa? Siapa dengan jiran-jiran kita? Betul. Kita nak siapa dengan masyarakat dan sebagainya. Okey, murid-murid semua dah bersedia ke? Okey, siapa yang dah bersedia boleh angkatkan jawapan. Okey. Kita tengok. Okey, kita tengok. Okey, Rania dah. Okey, Nisrina dah. Okey, tengok. Okey, Rania tengok Rania tak jawapan. nampak. Rania pilih okey, T. T Rania, terima kasih. Terima kasih. Okey, Afiq ramah, R. Okey, Alia elakkan pergaduhan, E. E elakkan pergaduhan, Hakim. Okey, S sapa dan senyum. sama macam. Sama jawapan dengan Abang Hakim ya. Ibrahim, samalah kita geng. Kita geng. Okey, A amanah, Nisrina tulis A amanah dan Wafi pilih T sebagai toleransi. Okey.
Terusnya Ustaz Taufik. Okey, baik. Jadi kita tengok tengok. tadi kita dah bagi task, kita dah bagi tugasan untuk siapkan. Abang Hakim pun dah dapat jawapan. Ya, betul. Anak-anak murid-murid juga di konti pun dah dapat jawapan. Jadi Ustazah sekarang ni nak tengok kat rumah tu sama tak jawapan dengan apa yang kita dah sediakan ni. Okey, jom Abang tengok. Hakim, jom kita tengok. S. Jadi kita ada S, sayang, simpati, syukur, salam. Ada yang kena tak? Ada yang sama tak? Ada. Okey. A untuk adil, amanah, aman, ambil berat. R untuk ramah, rajin, risau, redha. Risau tu bukan risau apa? Risaukan jiran tetangga, Abang Hakim. Dan yang E untuk empati ataupun elakkan pergaduhan sebagaimana yang kita dah dapat tadi kawan kita bagi tahu kan. Dan yang paling penting T tu ada yang kita nak. Yang tadi Wafi tulis tu. Wafi tulis apa tadi? Wafi tulis toleransi. Jadi tolak ansur dan toleransi. Jadi ini adalah adab-adab yang kita kena amalkan dengan siapa? Dengan siapa, Kim? Ya betul, dengan jiran-jiran kita, dengan adik-beradik kita. Cikgu, saya tengok S tu saya terlupa satu, cikgu. Apa dia? Iaitu sayang kepada cikgu berdua yang telah mendidik kita semua. Terima kasih. Okey, betul tu Ustaz Zulfiq. Tengok daripada jawapan-jawapan ni Hakim dan juga murid-murid semua, kita dapat lihat bahawa murid-murid kita dah ada pengetahuan kewarganegaraan dekat situ. Untuk dalam pendidikan sivik mereka dah ada pengetahuan kewarganegaraan yang berkaitan dengan sifat toleransi. Tapi bila kita dah tahu antara adab-adab ni, apa pula hak dan tanggungjawab kita? Ya, sebagai betul. jiran. Okey, kalau kita nak tahu, terdapat tiga hak dan tanggungjawab kita terhadap jiran, iaitu melalui perkataan, perbuatan dan juga emosi. Okey, contoh dalam perkataan kita menjaga tutur kata kita. Kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap didengar, kata-kata yang tidak elok kepada jiran. Okey, kita saling menasihati kalau jiran kita ada buat perkara yang tak elok, kita cuba menasihati supaya mereka dapat melakukan perkara yang lebih baik. Betul, cikgu. Kadang-kadang kita melalui perkataan pun kita mudah terasa, cikgu. Betul. Sebab baru ni ada orang kata kat saya, cikgu. Apa dia dia kata tu, saya Hakim? handsome. Terasa saya. Saya tak boleh lah, cikgu. Itu rasa bangga. Rasa bangga. Okey. Seterusnya hak dan tanggungjawab kita dalam perbuatan, tingkah laku kita. Okey, contohnya kita menghormati. Sekarang kita duduk di dalam Malaysia. Kita berada dalam kalangan berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita sentiasa menghormati adat, budaya dan agama. Saling menziarahi. Tapi sekarang ni pandemik lah, Kim. Ya, betul. Kan terpaksalah kita bertanya khabar melalui ya, betul. telefon, walaupun kita COVID kan, cikgu Opik kan. Opik, kita masih lagi boleh berhubung melalui orang kata media sosial dan sebagainya. Betul kan? Betul. Masih boleh nak sampaikan rasa sayang tu. Ya, betul. Cikgu buat comel lah, cikgu. Sekali lagi, cikgu. Sekali lagi. Alah, comel lah. Gitu. Okey. Dan juga emosi, perasaan. Apa yang kita nak tunjukkan kepada jiran kita. Kasih sayang kan. Kita nak tunjukkan simpati. Kita kena tahu, kita kena ambil cakna apa yang berlaku kepada jiran tetangga kita. Terutama sekali dalam tempoh betul. begini kan. Okey. Sebab kadang-kadang ialah jiran kita mungkin dia nak bagi tahu yang dia susah, dia malu, cikgu kan. Ya, betul. Jadi kitalah yang kena mengambil cakna tentang mereka. Tapi Hakim, saya rasa saya nak tanya dekat Alia Nordini lah. Boleh. Alia, Ustazah nak tanya, macam mana Alia ada jiran kan? Ya. Ada, okey. Macam mana Alia nak tunaikan hak dan tanggungjawab Alia terhadap jiran Alia? Boleh cerita sikit tak dengan kami dan juga kawan-kawan kat rumah? Sebagai jiran yang baik, macam Ustazah baca sajak tadi, untuk menunaikan hak sebagai jiran, saya kenalah berbuat baik dengan jiran saya dan mengambil berat pasal keadaan jiran di sekitar rumah saya. Tanggungjawab saya terhadap jiran ada dalam macam-macam bentuk. Contohnya, saya berkongsi makanan, membantu mereka, bertoleransi dengan mereka dan banyak lagi. Semoga sempurna iman saya bila dah buat macam tu. Wah, seronoklah. Untunglah siapa yang jadi jiran kepada Alia. Alia duduk mana? Rumah kat mana? Dekat Putrajaya. Okey, esok Abang Hakim pindah ke sana. Jangan lupa bagi makanan, Share. Okey. Okey, bagus Alia jawapan tu. Tengok dia mengaitkan bacaan sajak saya tadi tu dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, bagus Alia. Tapi apa perasaan Alia bila dah buat semua tu, Alia? Boleh tak bagi tahu dekat Ustazah dan juga kawan-kawan? Lepas dah tunaikan hak. Saya rasa seronok.
bangga, happy pun ada. Ya, Itulah. betul. Saya teringat satu hadis dalam riwayat hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa sekiranya kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita perlulah berbuat kebaikan kepada jiran kita. Betul kan, Ya, Abang Hakim? betul. Dan nak buat baik ini cikgu bukan susah pun Mungkin kita ada sedikit lebihan makanan, kita share, kita kongsi dengan jiran kita. Betul. Senyum pun adalah salah satu bentuk untuk melegakan hati yang sedang dirundung kesedihan. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang rasa, tentang perasaan, emosi, kita nak masuk kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti ini melibatkan kepada apa yang kita rasa, emosi yang akan dilibatkan dalam bila kita lihat sesuatu ataupun untuk bertindak. Jadi untuk itu kita terus kepada aktiviti yang seterusnya. Saya kalau dengan aktiviti saya suka lah. Seronok ni. Tapi Tazah, kita nak berehat dulu boleh? Okey. Kita nak ambil nafas dulu, nak minum-minum dulu. Kembali selepas ini dalam Didik TV Teras. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustazah Upik, Ustazah Nur Nadiah, juga adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya dan juga Sekolah Kebangsaan Haikom. Ustazah, saya tengok dekat depan saya ni kan. Berbagai macam muka. Muka marah pun ada, muka suka pun ada, muka murung pun ada. Mata bintang pun ada. Ini sebenarnya apa tu lah? Okey, kita nak ke aktiviti sebenarnya. Aktiviti. Jadi untuk aktiviti ini kita nak murid luahkan rasa emosi dia apabila dia menghadapi sesuatu situasi ataupun untuk dia bertindak, sebab kita mahukan murid-murid kita bukan dari segi pengetahuan dia ada, kita nak sosio emosinya pun ada. Dan juga bagaimana dia bertindak untuk kita tengok bagaimana dia beradab dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran dia. Okey, untuk itu saya serah pada Ustazah Nadia untuk penerangan aktiviti. Okey, dalam aktiviti yang kedua ni, murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, semua boleh buat. Kita akan pilih sama antara 6 emoji yang kita ada ni. Ustazah akan bagi situasi sekejap lagi. Bila awak lihat pada situasi ni, apakah perasaan yang ada dalam diri awak tolong lukiskan dekat kertas dan tunjukkan kepada Ustazah. Kita akan tengok bersesuaian ke emosi awak tu dengan situasi yang berlaku. Contoh yang pertama, kita tengok situasi yang pertama. Jiran anda telah dijangkiti wabak COVID-19. Hanya anaknya iaitu rakan anda dan adiknya yang tidak dijangkiti dan tinggal berdua di rumah. Maksudnya mungkin ibu ayah dia terpaksa kuarantin di tempat kuarantin kan. Apakah perasaan anda bila anda menerima berita ni? Cuba lukiskan. Siapa yang dah siap terus angkat. Hakim boleh lukis juga. Saya tak boleh lukis, tak ada pen, tapi saya tunjukkan dari sudut saya punya ekspresi. Sementara kita tunggu jawapan daripada anda. Ada tak ekspresi Hakim tu dekat gambar? Mari kita tengok, ada tak? Macam tangan begitu, dia tak ada tangan pula Hakim. Tak nampak sebab pakai mask kan. Tengok ekspresi Hakim. Tu saya tak boleh teka dah tu apa. Siapa yang dah siap boleh angkat? Okey, boleh tunjukkan di kamera. Nak tengok anda punya jawapan. Siapa yang nak terangkan kenapa dia pilih emoji tersebut? Siapa yang nak terangkan kenapa dia pilih emoji tersebut? Siapa nak kongsi emosi dia? Kenapa dia rasa macam tu? Okey, adik Nisrina mungkin boleh bagi tahu kami kenapa anda lukis emoji begitu. Nisrina. Mestilah sebab saya sayang jiran saya. Bagus adik Nisrina. Sebab dia sayang, jadi dia sedih bila terima berita tersebut. So kita tengok pada situasi yang kedua.
Anda berjaya meleraikan pergaduhan. Okey? Meleraikan pergaduhan dan memulihkan hubungan baik antara dua jiran yang berselisih faham. Apa reaksi anda? Hakim. Okey. Sila, Kalau Hakim. Hakim? Saya. Yang mana satu tu, Hakim? Okey. Yang di hujung Ustazah. Okey. Abang kena pilih yang hujung sana. Okey, kawan-kawan kita dekat Google Meet. Kawan-kawan kita kat rumah pun boleh buat ya. Okey, kita nampak dekat situ. Wah, okey, Ustazah nak tanya Afiq lah. Afiq, kenapa Afiq pilih emoji gembira, Afiq? Saya berasa seronok kerana saya dapat memberhentikan pergaduhan dan dapat membuatkan dua orang yang bergaduh tu meminta maaf antara satu sama lain. Ya, betul tu. Sifat yang mulia tu, Afiq. Okey, kita memulihkan balik hubungan yang telah agak renggang. Ya, betul tu Ustazah Upik. Okey, kita pergi kepada situasi yang ketiga. Okey. Ini biasa berlaku. Jiran selalu membuang sampah di hadapan pagar rumah anda. Okey, cuba lahirkan perasaan. Ya, ya. Takut tengok. Saya tahu tak tu yang warna merah tu rasanya kan. Okey. Siapa yang dah siap boleh angkat jawapan? Okey. Terus okey, tu nampak. doktor kita. Wah. Ada yang marah cikgu, ada yang marah. Ada yang ada yang Hakim, sabar. kita tengok yang Ibrahim lah. Marah sungguh tu. Okey. Ibrahim, kenapa marah Ibrahim? Kenapa pilih emoji? Marahlah. Patutnya jiran kita tu boleh buang sampah dia dalam tempat tong sampah, membuang tong sampah. Kan? Patutnya jiran kita tu boleh buang sampah dia ke dalam tong sampah. Betul. Kenapa pula buang depan pagar rumah orang? Bukan Ibrahim saja marah, abang pun marah kan. Ada tong sampah, kau buanglah dalam tong sampah. Kan? Yang kau buang depan rumah aku kenapa? Ada situasi dah. Ya, betul. Tapi saya tertarik tadi ada yang jawab emoji sabar. Siapa yang jawab sabar tadi? Cuba angkat lagi sekali. Siapa yang? Afikah rasanya. Okey, Nisrina Afikah. Saya nak tanyalah kenapa Afikah jawab sabar, lukis sabar tu? Okey, mungkin boleh onkan mic. Mestilah, kita kan kena bertolak ansur dengan jiran kita. Wah, seronoknya dapat jiran macam Afikah ni, sabar je dia. Okey, bagus jawapan Afikah. Okey, nak tahu lebih lanjut macam mana Rasulullah pula beradab dengan jiran, jom kita dengar cerita daripada Ustazah Upik. Okey, baiklah murid-murid yang Hakim. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan ikon dan juga ikutan. Qudwatun hasanah ya, Hakim. Jadi Rasulullah ni adalah insan yang paling baik dengan jiran dia dan dia paling bertoleransi tanpa mengira bangsa, budaya dan juga agama. Jadi walaupun siapa yang ada, Rasulullah akan sentiasa bertoleransi, tetapi ada batas-batasnya yang kita katakan bahawa dalam keadaan yang tertentu kita kena tegas. Bagaimana dalam surah apa, Abakir? Ya, betul. Kalau tengok Rasulullah dia sangat bertegas Cuma bila Tuan kata surah apa saya tak ingatlah Tuan. Surah Lakum Dinukum Waliyadin kan. Maknanya dari segi tuntutan agama kita kena tetap berpegang kepada prinsip kita, tetapi dalam masa yang sama kita berkasih sayang dengan semua orang, bertoleransi dengan semua orang. Baru kita jadi warga negara Malaysia yang hidup dalam masyarakat majmuk. Betul tak, Hakim? Saya rasa kalau semua orang macam tu Tazah kan, dengan akhlaknya, dengan adabnya, kita akan rasa hidup dengan penuh harmoni. Kita bersyukur kita duduk dalam sebuah negara yang sekarang ni alhamdulillah aman, walaupun kita adalah masyarakat berbilang bangsa. Okey, seterusnya kita tengok kebaikan bila kita mengamalkan Ustazah Upik. Okey, jadi bila kita of course sudah tentulah banyak kebaikan bila kita mengikuti tuntutan Allah dan juga Rasulnya, sebab beradab dan bertoleransi dengan jiran merupakan salah satu tuntutan dalam Islam yang mana of course daripada Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok memang banyak kebaikannya. Antara kebaikan yang ada ialah mestilah kita dapat pahala. Ya, pahala sebab kita mengikut sunnah Rasulullah, dan juga kita akan dapat melahirkan individu, masyarakat dan warga negara yang saling menghormati dan berakhlak mulia. Susah nak dapat ni, Hakim, kalau kita tak amalkan apa yang sepatutnya. Dan bila kita semua saling menghormati, akan menjaminlah kita punya kebahagiaan hidup bermasyarakat, dan mestilah negara kita imejnya akan juga meningkat. Kita dikenali sebagai negara yang unik, masyarakat majmuk tetapi aman. Okey, baik Ustazah. Tadi Ustazah sebut tentang kita punya kelebihan kalau kita beradab, jaga akhlak. Ada tak Ustazah akibat kalau kita ada jenis macam tak jaga adab,
tak buat baik dengan jiran kita? Ada akibat tak? Ya, ada. Dan saya rasa kita tanya, mari kita tanya kepada murid-murid di rumah kan, apa agaknya akibat kalau kita tidak mengamalkan adab beradab dan juga bertoleransi dengan jiran kita. Okey, siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Hakim nak pilih ke kali ni? Saya nak pilih doktor bedah kita. Doktor bedah ada 2 orang. Okey, Salsabila, Dr. Salsabila. Apa kesan dia kalau kita tak jaga toleransi antara kita dengan jiran kita? Silakan doktor. Tak disayangi Allah. Tidak disayangi Allah, betul kan Tuan? Ya, kita langgar perintah dia kan. Okey, jadi kita jagalah sebab bila kita tidak melaksanakan tuntutan Allah akan ada akibatnya. Jadi kita elakkan benda tu dengan melaksanakan beradab dengan jiran, bertoleransi dengan masyarakat. Okey, kita akan terus kepada kita nak pergi ke aktiviti yang ketiga. Okey, ada lagi aktiviti. Ya, kita ni seronok buat aktiviti ni. Kan. Okey, kita nampak kan ada kipas warna-warni depan Hakim. Okey, dekat dalam tu sebenarnya ada aktiviti yang kita panggil fun and pick. Okey. Kipas kala-kala ni dia ada situasi dekat dalam tu. Dalam slot ni kita nak tahu apa tindakan. Tadi kita dah tahu, murid-murid kita tahu semua pengetahuan dia tentang toleransi Hakim. Okey, sekarang ni lepas tu kita dah tahu emosi dia orang. Hakim dah mencapai sosial emosi dalam literasi sivik. Mereka dah ada perasaan gembira, bangga, marah, sedih dan sebagainya. So kali ni kita nak tengok apa tindakan mereka bila berlaku satu-satu situasi. Apa yang mereka dapat buat selepas mereka dapat tahu ni. Okey. So sekarang ni Ustazah nak murid-murid yang dekat Google Meet pilih salah satu warna yang ada dekat kipas ni. Dan nanti Abang Hakim akan bantu kita tengok situasi apa yang ada dekat dalam tu. Jadi saya cabut gitu je lah ya. Nanti So sekarang ni kejaplah Hakim. Saya rasa saya nak tanya dululah siapa agak-agak nak jawab dulu. Siapa yang siapa nak jawab dulu agaknya? Siapa nak jawab aktiviti ni? Okey, Alia dengan Rania. Alah, dua-dua doktor bedah angkat tangan. Dua-dua doktor ni memang cepatlah dia punya tindakan dia kan. Sebab dia kata, yalah orang sakit cikgu kan, dia kena cepat. Okey, jadi kita dahulukan Dr. Alia dulu. Jangan gaduh Okey, ke Alia macam mana Alia? Alia rasa macam mana? Saya bagi Rania jawab dululah. Rania pula. Okey, Dr. Rania, silakan. Nampaknya mereka bertoleransi dekat itu. Ya, betul. Silakan apa? Saya nak warna biru. Warna biru? Dia nak pilih warna biru Hakim. Samalah. Saya pun suka warna biru. Nampaknya kita ni satu hatilah. Di belakang Okey, baik. Rania pun warna biru juga. Sama. Okey, cikgu. Saya ambil saya baca. Situasi apa? Terbalik pula. Okey. Situasi 1, cikgu. Kita tengok situasi 1. Okey. Ucapan kepada jiran yang ditimpa musibah. Okey, Rania. Apa agaknya ucapan kalau Rania terima berita musibah yang menimpa jiran? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya awak, semoga awak tabah. Dan kalau awak perlukan bantuan, saya ada sisi awak. Okey. Baik awak. Saya sabar awak. Okey, dan Hakim, kadang-kadang ada orang salah faham. Bila kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus tahu berita tentang meninggal dunia. Ya, betul cikgu. Tapi sedangkan macam mana Hakim? Betul, saya kadang-kadang bila orang kata, saya kata ini ayah saya ni kemalangan tapi dia hidup lagi. Dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata mana mati lagi. Mereka sebenarnya kalimat ataupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tak semestinya mati Hakim. Bila ditimpa musibah pun kita boleh sebut, kita boleh lafazkan kalimah tersebut. Tak semestinya mati. Jangan terkejut. Kadang-kadang berita tu tak mati pun lagi. Hanya sakit, hanya aksiden. Musibah. Okey, faham cikgu. Okey, kita nak pilih murid yang kedua lah Hakim. Ustazah Rasul nak pilih Ibrahim lah. Okey. Ibrahim. Ibrahim nak pilih warna apa agaknya? Apa favourite colour Ibrahim? Warna hijau. Okey, warna hijau. Suaranya tegas kau. Warna hijau ya. Okey, saya pun sebabkan Ibrahim macam penyampai hari raya, saya pun kena bergelagak macam hari raya lah. Okey, situasi 2. Okey, situasi 2. Ibrahim pilih jiran yang enggan mematuhi SOP. Macam mana ni? SOP COVID. Macam mana Hakim? Macam mana Ibrahim nak bertindak ni? Bila ada jiran yang tak nak patuh SOP. Saya akan menasihati dia supaya mengikut SOP. Sebab saya tak nak dia sakit. Saya sayang dia.
Saya dah anggap dia macam adik-beradik. Betul tu. Okey, dapat tengok sosial emosi dalam diri murid-murid kita bahawa bukan saja ahli keluarga tetapi jiran tetangga juga kita perlu cakna, kita perlu sayang kepada mereka. Betul kan Hakim? Tapi Ibrahim, awak cakap jangan marah, tapi suara awak macam marah je. Jangan marah, senyum sikit Ibrahim, senyum sikit. Senyum sikit. Handsome sangat. Dia handsome. Okey. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Siapa ya? Cuba siapa yang Hakim pilih. Hakim dah tengok. Pilih pelajar. Pilih murid. Saya nak abang polis kita Ustazah. Abang polis. Abang polis kita cepat. Abang polis warna apa? Pilih warna apa Abang polis? Afiq. Saya nak pilih warna purple. Okey, sebaik kau pilih warna purple. Kalau kau pilih pink, tak polis kau. Okey, baik. Warna purple ya. Okey. Situasi 5 Ustazah. Situasi 5. Okey. Anda sedang bercakap, tiba-tiba seorang daripada rakan anda potong percakapan anda. Apa pula tindakan Afiq bila berada dalam keadaan ini? Saya akan berdiam diri dan memberi ruang kepada dia untuk bercakap. Pada saya, itu lebih baik dan daripada meneruskan percakapan. Percakapan saya, kalau dua-dua bercakap serentak, takkan ada sesiapa yang faham. Apa yang penting? Toleransi. Ni apa? Afiq, sekali lagi. Apa yang penting? Apa yang penting? Toleransi. Abang polis. Geram betul tengok kau ni. Okey, baik. Abang polis yang sangat baik hati kan, sentiasa nak bertoleransi. Okey, seterusnya? Seterusnya Hakim lagi pilih siapa? Siapa pilihan Hakim? Okey, saya nak suruh adik Muhammad Zahin. Zahin Wafi. Kita punya designer ya? Graphic designer. Okey. Wafi nak pilih warna apa Wafi? Nak pilih warna merah. Warna merah. Okey, baik. Warna merah Warna merah, situasi 3 Ustazah. Seronok ni. Ustazah Upik. Okey. Wafi, situasinya ialah cadangan menu yang Wafi boleh sediakan kepada jiran yang pelbagai bangsa. Ustazah nak dengarlah cadangan menu dia nak serahkan, nak beri kepada jiran-jiran dia. Okey, silakan Wafi. Walaupun ada makanan yang saya suka sangat, tapi saya kenalah faham dan hormati perasaan jiran saya. Sebab saya tak nak sakitkan dia, tak nak menyinggung perasaan mana-mana pihak. Sebab tu saya nak buat satu menu baru. Nama menu tu menu toleransi. Boleh tak Ustazah? Boleh. Menu toleransi. Maknanya nasi goreng toleransi. Nasi goreng toleransi. Burger toleransi. Nanti kita minta Wafi kongsi dengan Ustazah dan juga Hakim serta Ustazah Nian. Macam mana resepinya? Menu boleh kita toleransi cuba kan? Saya setakat ni Ustazah. Dengar macam sedap tu. Ya betul. Saya setakat ni hidup dah lama ni Ustazah. Pergi mana-mana restoran. Tak ada lagi menu nama tu. Burger toleransi. Lepas ni kita boleh ada. Betul. InsyaAllah. Okey, jadi. Okey, seterusnya. Siapa lagi yang belum jawab? Okey. Alia belum. Alia nak pilih colour apa Alia? Nak warna kuning. Kuning. Okey. Kuning buat abang pening lah Alia. Okey, baik. Situasi 6 Ustazah. Situasi 6. Okey, Ustazah Upik. Okey, Alia, sila dengar situasinya. Jiran anda datang meminta maaf selepas dia dah memecahkan pasu kesayangan Alia. Dengan tak sengaja. Apa Alia nak buat? Saya terima kemaafan dia, Ustazah. Walaupun saya sedih dan agak marah, tapi saya rasa memaafkan itu lebih baik. Kemaafan itu adalah dendam yang terindah. Cewa. Aisyah, kamu tadi nak jadi apa tadi? Doktor bedah. Tukar jadi penulis lirik lah. Ya? Kamu tulis lirik, Cik Ustazah nyanyi. Boleh? Dan murid kita yang terakhir ialah Nisrina Afiqah. Okey, Afiqah nak pilih warna apa? Afiqah ni rasanya warna apa Afiqah? Dia ada favourite colour ni. Dia pilih warna pink, Ustazah. Warna pink. Warna kegemaran dia tu. Warna pink
Minat betul dia dengan pink. Okey, warna pink situasi 4 terakhir lah kan. Okey, ini yang terakhir lah ni. Terakhir Hakim, sekali. situasi kita yang terakhir. Okey, situasinya anda dan jiran anda ingin bermain buaian yang ada satu je dekat taman tu waktu dulu ya. Okey, jadi apa yang awak boleh lakukan dalam keadaan begini? Sila bagi tahu pandangan awak. Saya akan sentiasa amalkan sikap toleransi. Bagi mengelakkan pergaduhan, saya akan bergila-gila untuk bermain, Ustazah. Okey, bagus. Apa rasa waktu tu? Apa perasaan awak? Apa emosinya ketika itu? Saya rasa gembira, Ustazah, sebab saya tak perlu nak bermasam muka dan nak bergaduh dengan jiran saya lagi. Ya, betul kan. Hari ni kadang-kadang kita gaduh kan, berebut. Jadi betul lah kata adik kita tadi, kalau kita saling orang kata bagi dia dulu main ke, kita akan rasa gembira. Beralah, Ustazah. Okey, Ustazah, kita nak berehat seketika, Ustazah. Kita berehat seketika, kita nak minum-minum, kita nak tenang-tenang. Kembali selepas ini dalam Didik TV Teras. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pejam celik, kita sudah pun dah nak habis kelas cikgu ya. Ustazah ya. Alah, sekejap je rasa duduk dengan Ustazah Upik dan Ustazah Nadia ni. Okey Ustazah, kita pun bila dah berada di ujung kelas ni, mungkin Ustazah ada sedikit rumusan ataupun persoalan yang boleh diajukan kepada adik kita. Nak tengok diorang ni faham ke tak? Betul. Kan? Ya, betul. Baik, jadi tadi kita dah bagi tahu di awal pelajaran kita nak capai beberapa objektif dan juga kita nak tengok semula adakah kita telah capai yang kita telah rancang tadi. Belajar. Baik, kita tengok kepada objektif-objektif yang ada di sini. Baik, kalau kita tengok Ustazah nak tanya Salsabila lah, apa pengetahuan yang Salsabila dah dapat? Apa yang Salsabila belajar dalam kelas kita dengan Abang Hakim hari ini dengan Ustazah Nadia? Saya tahu hak-hak jiran, cara beradab dan bertoleransi dan kesannya. Saya juga tahu bahawa toleransi merupakan salah satu tindakan hormat menghormati. Bagus. Jadi sebenarnya semua Rania dah bagi tahu bahawa dia dah capai dah dari segi objektif 1, objektif 2 dan juga dari segi pengetahuan. Dia dah tahu cara nak bertoleransi dengan masyarakat. Okey. Seterusnya dari segi kita nak tahu pula apakah kemahiran yang awak dapat dalam kita punya sesi hari ini. Ustazah nak tanya apa dia kemahiran dapat? Kemahiran macam mana awak dapat? Kemahiran dari segi apa? Okey, untuk itu Ustazah nak tanya kita tanya Ibrahim boleh Ibrahim? Kita tanya adik Ibrahim lah pula. Okey. Mana Ibrahim? Ya Ibrahim, apa kemahiran yang kita dapat? Apa kemahiran yang Ibrahim dapat hari ini? Kemahiran. Saya mempunyai kemahiran memilih tindakan terbaik dalam beradab dan bertoleransi dalam masyarakat. Dan cara untuk memupuk sikap paling menghormati. Bagus kan jawapan budak-budak anak-anak kita ni. Jadi mereka ni dah menguasai dua perkara iaitu mereka dapat menghuraikan cara untuk menunjukkan perasaan hormat menghormati. Okey. Dan yang terakhirlah Ustazah nak tanya, rasanya Ustazah nak tanya Afikah lah, Nasrina Afikah. Okey, apa dia secara keseluruhannya Afikah rasa apa untuk pelajaran kita hari ini? Apa rumusan yang Afikah boleh buat? InsyaAllah, saya akan amalkan dan saya akan kongsi dengan orang lain. Ini merupakan tuntutan Allah
dan tanggungjawab saya sebagai warga negara Malaysia. Doakan saya ya. Ya. Doakan semua. Betul. Alhamdulillah. Jadi secara rumusannya, insya-Allah dengan kita dah lalui pelajaran kita hari ini, kita dah berjaya mencapai kita punya cara bagaimana kita nak beradab dengan jiran kita. Jiran sepakat membawa berkat. Dan juga yang paling penting, amalan toleransi dalam masyarakat. Untuk itu saya serahkan pada Ustazah Nadia. Betul tu, alhamdulillah. Nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung, Ustazah Upik. Dan kita dapat lihat bahawa murid-murid kita semua telah mencapai ketiga-tiga literasi sivik ni, Hakim. Yang pertama, pengetahuan mereka, cara mereka bertoleransi, emosi, macam mana mereka nak tunjukkan perasaan mereka selepas melakukan kebaikan dan juga tindakan. Apa yang dapat mereka amalkan dengan sikap toleransi. Dengan ini, mereka juga telah mencapai nilai trust kita, hormat menghormati sesama insan, sesama masyarakat, sesama jiran. Dan itu juga menunjukkan peranan, hak dan tanggungjawab mereka terhadap diri mereka sendiri, terhadap masyarakat, terhadap negara dan juga terhadap dunia. Dan itu jugalah apa yang kita tuntut dalam Islam untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, yang sentiasa membuat kebaikan. Okey, baik cikgu. Saya pun sejujurnya bila berada dalam kelas cikgu ni, saya rasa saya dah tahu dah nak pilih pilihan yang terbaik. Kan? Dan yang paling penting, kita hormat orang lain, hormat jiran kita, hormat cikgu-cikgu kita, insya-Allah hidup kita akan bahagia. Betul ke? Terima kasih kepada Ustazah Nadia, Ustazah Upik dan juga adik-adik yang berada di rumah maupun yang di Google Meet kerana sudi bersama dengan kita semua. Hai sekali cikgu, saya ada pantun 2 kerat. Amboi. Bangun pagi makan nasi, hidup bahagia dengan toleransi. Saya Hakim, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka sangat-sangat bila anak dididik dengan sikap toleransi ini. Nilai-nilai seperti ini harus dididik dalam diri mereka supaya mereka lebih bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri. Sikap toleransi akan mampu membentuk diri anak-anak supaya lebih prihatin, mengambil berat tentang keperluan orang lain serta mampu menerapkan sikap, pemikiran dan tindakan positif dalam kehidupan mereka.